Bab tahrimnya ialah takbir dan tahlilnya ialah taslim. Tahrimnya yakni sesuatu yang merupakan permulaan haram seseorang melakukan apa yang halal kepadanya di luar sembahyang, ialah dengan takbir. Wa tahliluha, dan halal kepada seseorang melakukan sesuatu yang haram kepadanya semasa bersembahyang, itu makna tahliluha, perkara yang menghalalkan, ialah taslim. Atau sesuatu yang menghalalkan, yang menandakan dia boleh melakukannya, ialah salam. Yang pertama itu tahrim, yakni perkara yang mengharamkan atau sesuatu yang mengharamkan ataupun menandakan haramnya sesuatu yang halal kepadanya sebelum bersembahyang itu. Itu tahrim dan tahlil. Hak mudahnya kita kata tahrimuha, tahrimnya ialah takbir. Tahrim bagi sembahyang itu takbir, dan tahlil bagi sembahyang itu ialah salam. Nah, kalau tidak kena wayakkan je lagu tadi lah. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Ali, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Miftahus salah at-tuhur." Anak kunci sembahyang itu ialah bersuci. Dan tahrimnya ialah takbir. Tahlilnya ialah taslim, yakni memberi salam. Bau ma ja'a ma yu'maru bihil ma'mum min ittiba'il imam. Ini bab perintah kepada makmum supaya mengikut imam. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan kamu tubadiruni, mendahuluiku melakukan rukuk ataupun sujud, kerana biarpun aku mendahului kamu dalam mengerjakannya, apabila aku rukuk, kamu akan mendapatkannya apabila aku telah mengangkat, yakni kepala. Inni qad baddantu, sesungguhnya aku telah tua. Sesungguhnya aku telah tua." Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Abdullah bin Yazid Al-Khatmi, beliau berucap di hadapan orang ramai, di mana beliau berkata, Bara telah menceritakan kepada kami, dan dia seorang yang tidak pendusta, annahum kanu, bahwa mereka, yakni sahabat, apabila mengangkat kepala mereka daripada rukuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berdiri betul, sehingga apabila mereka nampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersujud, barulah mereka bersujud. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Bara, beliau berkata, kami selalu bersembahyang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak ada sesiapa pun di antara kami membongkokkan belakangnya selagi dia tidak nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan, yakni dahinya di lantai. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Abdullah bin Yazid, dia berkata di atas mimbar, haddatsanil Bara, Bara telah menceritakan kepada kami bahawa mereka, yakni para sahabat, bersembahyang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila baginda telah rukuk, barulah mereka rukuk. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, kami terus berdiri sehingga kami nampak baginda telah meletakkan dahinya di bumi ataupun di lantai. Thumma yatba'unahu, kemudian barulah mereka mengikutinya. Bab ma ja'a fi tasydid fi man yarfa'u qabla al-imam aw yadha' qablahu. Ini bab ancaman terhadap orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam ataupun meletakkannya sebelum imam. Diriwayatkan dari Abi Hurairah, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidakkah takut amma yakhsha," ataupun dengan lafaz ala yakhsha,
sama juga maknanya. Tidakkah takut seseorang daripada kamu apabila dia mengangkat atau ketika dia mengangkat kepalanya dan imam masih lagi bersujud, bahawa Allah akan menukarkan kepalanya dengan kepala himar ataupun rupanya dengan rupa himar? Tidakkah seseorang itu takut ketika dia mengangkat kepalanya dan imam masih lagi sujud, kepala dia tu akan ditukar dengan kepala himar atau rupanya akan ditukar dengan rupa himar? Tak takut kau tu? Baiklah, kita tengok semula bab tahrimuha at-takbir. Ini tanda kepada seseorang haram melakukan ataupun hak permulaan bagi haramnya seseorang melakukan sesuatu yang halal kepadanya sebelum bersembahyang, ialah takbir. Wa tahliluha at-taslim, dan tanda ataupun hak di akhir sembahyang yang menandakan, yang menunjukkan halal kepadanya apa yang telah haram kepadanya dalam sembahyang itu, ialah taslim, yakni memberi salam. Sebenarnya dalam setengah-setengah nuskhah kitab Abu Dawud ini bab ni tak ada. Bab ni tak ada. Dia sekali dengan hak dulu, di bawah bab dulu, bab sebelum pada ni. Sekali tak ada bab. Dia termasuk di bawah bab hak dulu. Dalam setengah-setengah nuskhahnya begitu. Tetapi kalau ada, molek juga, sebab ni hak lain ni. Dan biasa juga Imam Abu Dawud, Imam Abu Dawud dia bab suku ni, nak menunjukkan dalil bagi orang hak kata gini, hak ni, dan dalil bagi orang hak kata begini pula, hak ni pula. Macam baru ni kan, minggu lepas kita sudah baca bab al-imam yuhdith ba'dama yarfa'u ra'sahu. Imam berhadas setelah dia mengangkat kepalanya, yakni dalam rakaat yang akhir selepas sujud yang terakhir. Dalam rakaat yang akhir selepas sujud yang terakhir. Selepas tu qadar tasyahud. Qadar tasyahud seperti kita sudah bincang dah baru ni, dia tak boleh salam pun, dia pakai bangun gigi tu, ataupun dia ketuk, boleh, tak batal sembahyang. Baru ni rakyat dah, dari segi khilafnya setara mana, hadisnya setara mana, rakyat dah tu. Ni mana sebelum bui salam boleh dah, maknanya halal dah kepada dia melakukan apa yang sebelum itu haram kepadanya, yang ketika bersembahyang sudah halal dah. Tapi dengan dia niat, dia nak sudah sembahyang dia lah, bukan dengan terlupa, bukan dengan sedar. Dengan sedar dia ketuk ataupun dia kecek, sebelum bui salam boleh. Itu di antara imam yang berpegang dengan hak tu ialah Imam Abu Hanifah. Baru ni sudah bicara dalil dia hak baru ni. Ni dalil hak yang kedua, golongan yang kedua, golongan ulama yang kedua, yang mengatakan kalau selagi tak bui salam tak boleh. Lepas tu kalau ketuk, kalau kita kata kecek perkara yang haram lah dalam sembahyang, maka jadi batal sembahyang. Sebab hak dianya permulaan takbir, hujung dia taslim, dia pegang dengan hadis ni. Masing-masing ada dalil. Tujuan Imam Abu Dawud mari kedua-dua tu dia nak ayat ada dalil. Boleh jadi kita tak biasa dengar, kita rasa pelik lah. Tetapi kalau kita mengaji, tahu, kita tahu ni ada dalil dia. Apa ni tak pakar ni, hak ni tak pakar ni, dia masing-masing bab tarjih orang panggil. Itu termasuk dalam bab tarjih. Orang ni mengutamakan hadis ni, dia kata ni lebih kuat. Hak ni dia mengutamakan hadis ni, dia kata ni lebih kuat. Walau bagaimanapun dia tidak menafikan bui salam tu lebih molek. Siapa kau bui salam tu barulah kecek ke ataupun ketuk ke ataupun apa-apa, semua kata lebih molek kalau siapa kau salam tu lepas bui salam. Tetapi dari segi sah, dia kata masih ada lagi jalan, itulah. Tapi bagi orang yang kata salam ni, siapa hak dia ni, siapa bui salam, selagi tak bui salam, salam pertama lah maksudnya, bukan salam kedua, salam pertama.
sebab hak tu hak dikira sebagai rukun.